Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Video pada kali ini adalah bertujuan untuk menerangkan bagaimana hendak menentukan Z-score pada normal distribution dengan menggunakan kalkulator Casio Classwiz. Mod yang akan digunakan adalah inverse normal. Inverse normal ni, function ni hanya terdapat dalam kalkulator ini sahaja, tidak terdapat dalam kalkulator 570MS maupun ES Plus. Jadi mari kita lihat. Pertama dahulu, untuk menentukan nilai Z daripada standard normal distribution, apa yang pelajar perlu tahu adalah bagaimana function inverse normal itu berfungsi. Jadi pertama sekali, apa pelajar kena buat adalah pada kalkulator tekan butang menu, diikuti dengan nombor 7, ataupun pergi kepada nombor 7 iaitu distribution. Boleh hit enter ataupun tekan nombor 7 dan keluar beberapa pilihan. Jadi kita akan gunakan, untuk menjawab soalan ni, kita akan gunakan pilihan nombor 3 iaitu inverse normal. Jadi bila keluar inverse normal, dia akan keluar area, standard deviation dengan mean. Jadi pada Casio Classwiz, area yang dimasukkan pada inverse normal berbeza dengan standard normal distribution table. Pada standard normal distribution table, table tersebut membawa kepada probability dengan lorekan ke arah kanan. Walau bagaimanapun, untuk Casio Classwiz, kita tak akan gunakan shaded region yang berada di sebelah kanan. Kita akan baca shaded region yang berada di sebelah kiri. Jadi ada dua, sama ada yang ini, yang pertama, ataupun kita akan gunakan yang kedua. Kawasan berlorek ini membawa masuk area. Jadi setelah kita masukkan area tu, apa yang kita akan dapat adalah kita akan dapat nilai Z. Nilai Z. Dan sebelum tu pelajar juga telah diajar bahawa untuk satu lorekan penuh, total probability adalah sama dengan 1. Manakala sekiranya separuh, ataupun berada di sebelah kiri, nilai probability tersebut adalah sama dengan 0.5. So kalau penuh 1. Jadi kita mulakan dengan soalan yang pertama, iaitu untuk menentukan nilai Z. Jadi 0.4332 adalah luas kawasan yang berlorek, 0.4332. Jadi untuk menentukan probability, kalau tadi kita hanya ada sama ada A ataupun B. Jadi untuk menentukan soalan A, apa yang kita akan buat adalah kita akan tentukan nilai di sini. Kalkulator hanya boleh membaca shaded region yang berada di sebelah kiri sahaja. So pada kalkulator tersebut, apakah shaded region yang berwarna biru? Kalau tadi kita dah lihat, sekiranya total area adalah sama dengan 1, jadi untuk dapatkan shaded region yang berada di sebelah kiri, apa yang kita kena buat adalah 1 ditolakkan dengan 0.4332. Maka apa yang kita akan dapat adalah 0.5668, dan kita akan seterusnya terus hit butang enter sahaja. Jadi dia akan beri paparan begitu, X inverse sama dengan 0.1682, di mana X inverse itulah sebenarnya adalah nilai Z. Dan selalunya Z kita akan beri kepada 3 tempat perpuluhan. Jadi untuk soalan 1A, Z adalah sama dengan 0.168. Seterusnya, untuk soalan B,
Okay, shaded area, okay, shaded region dah sememangnya berada di sebelah kiri. Jadi kita terus masukkan sahaja area sama dengan 0.4406. Okay, maka kita akan dapat jawapan dia adalah 0.149. So Z sama dengan negatif 0.149. Okay, jadi agak mudah dengan menggunakan kalkulator ni lah. Okay, untuk soalan C, sekali lagi, shaded region sudah sememangnya berada di sebelah kiri Z. Okay, jadi ini adalah 0.8531. Shaded region sudah memang berada di sebelah kiri. Jadi kita hanya perlu masukkan sahaja areanya, iaitu 0.8531. Jadi nilai Z adalah sama dengan Z sama dengan 1.05. Okey, sebab bila dibundakan kepada 3 tempat perpuluhan, kita akan dapat 1.050 kan. Jadi kita boleh beri jawapan kepada 1.05 sahaja. Okey. Sambung kepada soalan D. Okey, walaupun soalan D nampak macam shaded region itu berada di sebelah kiri, tetapi sebenarnya shaded region untuk soalan D iaitu 0.3859 ini sebenarnya adalah area di antara Z dan juga kosong. Okey, kita tak nak shaded region yang macam tu. Kita hanya nak sama ada shaded region itu berada di sebelah kiri atau kanan sahaja. Okey, jadi pilihan yang kita ada untuk sama ada menggunakan rajah A ataupun rajah B. Okay, so untuk soalan D kita akan gunakan shaded region bagi rajah ini. Okay, jadi untuk dapatkan kawasan ni, kalau separuh bulatan, separuh diagram adalah sama dengan 0.5. Okay, separuh bagi kawasan berlori adalah sama dengan 0.5. Jadi untuk dapatkan kawasan Z itu adalah dengan cara area tersebut adalah sama dengan 0.5 ditolakkan dengan 0.3859. Okay, 0.5 tolakkan dengan 0.3859. Okay, jadi yang berada di sebelah kiri itu adalah sama dengan 0.1141. Okay, ini adalah 0.1141. Okay, maka jawapan bagi Z adalah sama dengan negatif 1.205. Jadi Z sama dengan negatif 1.025. Okay. Seterusnya untuk soalan D, 0.2843 adalah ini, 0.2843. Okay, jadi kita akan gunakan rajah B di mana kawasan berlori berada di sebelah kiri Z adalah semua ini. Okay, telah diketahui bahawa sekiranya separuh daripada bell shape curve ni adalah 0.5, maka area yang dilorikkan dengan warna biru itu adalah sama dengan 0.5 ditambahkan dengan 0.2843. Baik, jadi untuk dapatkan nilai Z adalah sama dengan 0.787. Jadi Z sama dengan 0.787. Okey. Seterusnya untuk soalan F, 0.883 adalah kawasan yang berlori. Okay, tetapi tidak sepadan dengan sama ada rajah A ataupun rajah B. Jadi untuk bagi sepadan dengan rajah A dan rajah B, kita sebenarnya akan gunakan kawasan ini. Okay, jadi kawasan yang bertanda itu adalah boleh dikira dengan cara 1 tolakkan dengan 0.883, maka kawasan itu adalah sama dengan 0.117.
Okey, maka nilai Z adalah sama dengan negatif 1.19. Jadi Z sama dengan negatif 1.19. Okey. So, soalan-soalan selepas ni pun sama juga. Kita hanya menentukan shaded region yang berada di sebelah kiri, sama ada berpandukan rajah A ataupun rajah B. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan-soalan yang seterusnya. Untuk soalan G, 0.1469 adalah ini. Jadi kita akan tentukan kawasan yang saya lorikkan dengan warna biru. Okey, untuk digunakan dalam kalkulator. Jadi untuk mencari kawasan berlorik yang berwarna biru adalah sama dengan 1 tolakkan dengan 0.1469. Okey. 0.8531. 0.8531. Jadi apabila kita tekan hit enter, jadi kita akan dapat jawapan dia adalah Z sama dengan 1.05. Okey, sekiranya saya bundarkan kepada 3 tempat perpuluhan lah. So saya 1.050 ataupun saya boleh tulis 1.05. Okey, sama juga dengan soalan H, sama seperti dengan soalan E yang kita dah jawab dekat atas. Ini adalah 0.3289. Okey, ini adalah 0.5. Jadi pada kalkulator apa yang kita akan tekan adalah 0.5 ditambahkan dengan 0.3289. Jadi kita akan dapat nilai Z adalah sama dengan 0.95. Okey, jadi Z sama dengan 0.95. Okey. Ataupun kalau pelajar tadi ada yang bertanya macam mana tentukan bilangan perpuluhan, okey, tak apa, bundarkan sahaja semua kepada 3 tempat perpuluhan. Jadi untuk soalan-soalan yang telah diberikan tadi, walaupun 2 tempat, saya tulislah jadikan 3 tempat perpuluhan, biar dia jelas. Okey. Jadi seterusnya soalan I. Kenapa diberi kepada 3 tempat perpuluhan? Kerana dalam standard normal distribution table, okay, kita boleh baca sehingga 3 tempat perpuluhan. Jadi adalah wajar sekiranya jawapan bagi Z dibundarkan kepada 3 tempat perpuluhan. Tak perlu nak bagi lebih. Okay, soalan I, 0.0606 adalah yang ini terus. Jadi nilai ni kita boleh terus tekan pada kalkulator, iaitu area 0.0606. So kita akan dapat nilai Z sama dengan negatif 1.55. Jadi Z sama dengan negatif 1.550 lah. Baik, untuk nilai J 0.6808 adalah yang berlorik. Okey, jadi kita akan baca yang di sebelah kiri. Maka untuk dapatkan di sebelah kiri adalah sama dengan 1 tolak 0.6808. Maka kita akan dapat 0.3192. Jadi bila kita hit saja butang enter, kita akan dapat Z sama dengan negatif 0.470. Okey, untuk soalan K 0.7019 kita boleh cari terus pada kalkulator kerana shaded region sudah berada di sebelah kiri. Jadi 7019 maka Z adalah sama dengan 0.53. Z sama dengan 0.53. Okey, dan yang terakhir untuk soalan L, sekiranya luas adalah sama dengan 0.454. 0.454 itu adalah yang ini. Okey, maka untuk dapatkan nilai Z, okey, untuk dapatkan nilai Z adalah sama dengan
0.5 ditolakkan dengan 0.4554. Okay, kenapa 0.5? Sebab separuh daripada bell shape curve adalah 0.5. Jadi ini adalah 0.0446. Jadi sekiranya kita hit butang enter, so kita akan dapat jawapan dia Z sama dengan negatif 1.7. Okay, so Z sama dengan negatif 1.700. Kalau nak tulis 3 tempat lah, tapi kita boleh tulis saja negatif 1.7. Okay, yang ni sebab tak nak ada pelajar yang keliru, macam mana nak tulis jawapan 2 tempat ke 3 tempat ke. Okay, so kita bundarkan kepada 3 tempat, right, dan jawapan diberikan lah. Okay, jadi itu bagi exercise 4. Okay, seterusnya kalau katalah soalan keluar yang macam ni, exercise 5. Okay, kalau soalan tadi kawasan belurit telah dinyatakan, tapi kalau macam ni kawasan belurit tidak dinyatakan, jadi macam mana? Okay, so sebelum kita mulakan jawab exercise 5, ada beberapa perkara lah yang kita boleh share. Saya boleh share macam mana nak tentukan di manakah letaknya nilai Z itu. Okay, sama ada Z itu berada di positif ataupun Z itu berada di negatif. Okay, antara contoh yang saya boleh ambil adalah apabila kita lihat pada ketaksamaan Z tersebut. Jadi PZ, okay, ada simbol inequality. Okay, dan untuk soalan ni adalah M. Okay, sama dengan nilai saya labelkan sebagai alpha. Okay, bermaksud antara pilihan yang ada adalah untuk kotak ni. Okay, untuk nilai kotak ataupun untuk inequality. Okay, untuk inequality dia boleh jadi sama ada more than. Okay, untuk alpha tu sebenarnya adalah area. Okay, dia boleh jadi more than 0.5. Okay, sebab separuh daripada bell shape curve adalah 0.5. Okay, ataupun soalan boleh jadi more than, okay, and then the area is less than 0.5. Ataupun dia boleh jadi less than, okay, area adalah more than 0.5. Ataupun dia boleh jadi less than dan area adalah less than 0.5. Okay, so daripada situ apa yang kita boleh tentukan adalah di manakah letaknya pada paksi Z, ataupun saya tulis ni Z axis. Okay, location dia pada Z axis. Okay, ataupun saya letak Z sahaja, di mana sekiranya simbolnya adalah sama. Okay, simbol ketaksamaan ni adalah sama. Okay, maka kedudukannya adalah terletak pada negatif. Okay, dan sekiranya simbolnya tak sama, okay, simbol tak sama, okay, kedudukannya adalah akan terletak pada positif. Okay, boleh tengok pada contoh di bawah. Okay, untuk exercise 5, right, simbol adalah more than. Okay, dan 0.3974 adalah more less than. Okay, less than 0.5. Okay, 0.3974, 0.3974 is less than 0.5. Jadi kita boleh tengok simbol ketaksamaan dia berbeza. Jadi sekiranya simbol ketaksamaan dia adalah berbeza, maka M itu terletak pada nilai positif. Okay, positif itu bermaksud terletak di sebelah kanan kosong. Jadi M adalah positif. So M di situ. Okay, dan di manakah shaded regionnya?
0.3974. Okay, shaded region kita lihat pada anak panah ni. Okay, ke kanan. Okay, more than M. Jadi shaded region terletak di sebelah kanan M. Okay, dan inilah dia 0.3974. Okay, maka nilai M kita boleh dapatkan dengan menggunakan kalkulator tadi, iaitu saya gunakan 1 tolak dengan 0.3974. Okay, kerana apa? Shaded region inverse normal kita hanya boleh baca dengan kawasan berlorik yang diletakkan di sebelah kiri sahaja. Okay, jadi kita akan baca 0.6026. 0.6206 dia ni 0.6026 adalah yang saya tandakan itu. Maka jawapan bagi M adalah 0.260. Jadi M sama dengan 0.260. Okey, seterusnya untuk soalan B. Okey, simbol adalah less than dan 0.7 adalah more than 0.5. Okay, jadi simbol ketaksamaan berbeza. Okay, jadi simbol adalah positif. Okay, jadi M terletak pada positif Z. Okay, jadi M terletak di situ sebab simbol ketaksamaan, simbol inequality berbeza. Dan shaded region, okay, berdasarkan anak panah itu, shaded region terletak less than M. Okay, so less than M bermaksud shaded region terletak di sebelah kiri M. Jadi ini adalah shaded region. Okay, dan ini adalah 0.7. Maka untuk dapatkan nilai M, shaded region sudah memang berada di sebelah kiri. Jadi untuk area kita hanya letak 0.7 sahaja. Maka kita akan dapat 0.524. Okay, seterusnya untuk soalan C. Okay, less than M. Okay, 0.0202 juga adalah less than 0.5. So simbol ketaksamaan dia less than. Jadi simbol ketaksamaan dia sama. Kalau simbol ketaksamaan dia sama, bermaksud M itu terletak pada negative Z axis. Negative Z. So M terletak di sini kerana simbol ketaksamaan dia sama. Dan shaded region terletak di sebelah kiri M, maka shaded region di sini. Shaded region PZ ni adalah lebih kurang kita boleh baca sebagai shaded region. So shaded region less than M, so region sebelah kiri M. So ini adalah 0.0202. Dan kita boleh terus baca dalam kalkulator kerana shaded region memang dah berada di sebelah kiri. So 0.0202. So kita akan dapat jawapan bagi Z adalah negatif 2.05. So M sama dengan negatif 2.050. So itu untuk soalan D. Seterusnya untuk soalan C. Seterusnya untuk soalan D. Kita gerak laju sikit. So simbol adalah sama. Simbol sama maksudnya M pada negatif. Simbol sama M pada negatif. Shaded region terletak di sebelah kanan M, more than M. Since it is more than M, so shaded region terletak di sebelah kanan M. Dan ini adalah 0.9247. Tetapi pada kalkulator kita akan baca yang sentiasa berada di sebelah kiri. So kalkulator kita akan baca yang ni. So macam mana nak dapat? So untuk area kita akan tulis 1 tolak 0.9247. So 0.0753. Then we hit enter. So kita akan dapat Z sama dengan negatif 1.437. So untuk ni M lah. M sama dengan negatif 1.437. So itu untuk soalan D.
Okey, seterusnya untuk soalan E. Okey, simbol less than, and this is also less than 0.5. Okey, simbol sama. Okey, kalau simbol sama, kedudukannya masih lagi negatif. So M terletak di sini kerana simbol sama. Okey, so ini adalah shaded regionnya sebab probability is less than M. So ini adalah 0.0192. Kita boleh terus baca pada kalkulator 0.0192. So kita akan dapat nilai bagi Z ataupun M untuk soalan ni adalah M equal to negative 2.071. So itu dia. Seterusnya pergi kepada soalan F. Tinggal berapa soalan lagi? Kita ada 6 soalan lagi. Tapi saya akan tinggalkan sampai soalan F sahaja. So untuk soalan F, PZ more than M. So ini less than. Tetapi 0.5 is not less than or more than 0.5. Dia dah memang sama. Ni pelik sikit kan? So kalau dah memang sama, dah sama 0.5, bermaksud 0.5 itu adalah di tengah-tengah sebab dia sama. Kalau dia sama dengan, dia bukannya kiri, dia bukannya kanan, dia dah berada di tengah-tengah. So sekarang ni shaded regionnya berada di sebelah kanan M. Ni kan greater than M. Jadi shaded region berada di sebelah kanan M. Kat sini kita tahulah. So jawapan dia M sama dengan kosong. Even tak sure, kita boleh tekan juga pada kalkulator M sama dengan 0.5. So kita akan dapat M tu adalah kosong. So sama sahaja. So soalan lain pelajar boleh teruskan. So itu saja daripada saya. Sekian, harap dapat mengambil manfaat daripada video pada kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.